Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Dalam segmen Asal Benda Boleh Ulas, untuk kali ini aku teruja nak ulas pasal dua item yang baru saja sampai tadi. Actually, aku beli 3 item. Tapi disebabkan aku tak tahu kenapa dia missing somewhere. Dia 2-3 hari dia sangkut dekat satu tempat. Aku beli satu lagi hub ni, tapi another version punya lah. Masa 10 hari bulan 10 hari tu, dia punya sale 10-10 tu, aku beli satu lagi sebab since aku pun dah biasa jenama Anchor, aku ada beberapa komponen yang aku dah beli. Yang ni wife aku punya, so aku pinjam dulu untuk set up aku punya workstation ni. Dia identically the same. Itu tak sampai lagi, so kita akan ulas dalam konten yang seterusnya. So untuk hari ini apa yang aku beli dekat sini adalah VESA arm. VESA arm, kita ada macam-macam jenis VESA arm. VESA arm ni aku prefer sebab dia lebih fleksibel. Dan satu lagi ni aku beli base laptop. So dekat sini kita ada 3 barang. First barang yang aku beli adalah reinforcement steel ni. Dia tak ada model dia, MM11. Aku survey dekat Shopee, ni antara yang termurah lah, bawah 30. Bawah 30 ringgit. So dia punya material dia memang steel, and then dia powder coat warna hitam. Bawah ni dia ada sponge. So yang atas ni steel surface. So kita akan letak dekat side, and then another one kita akan letak dekat bahagian klem bawah dia. Sama juga, satu bahagian ni steel, and then dia powder coat, dia lapik dengan span bawah ni. Okey, item kedua yang aku nak ulas ini adalah laptop bracket holder daripada Bratek. Aku tak tahu aku sebut betul ke tak. Yang ni dia boleh hold up to 4.5 kg. Aku rasa laptop nowadays memang dah agak ringan. 10 inch until 15.6 inch. So laptop aku pun memadai. Aku rasa tak ada orang nak pakai laptop sampai 17 inch. So okay, dia orang pun dah letak QC, dia orang dah check QC. Dan ni arm dia lah. Reason aku beli bukan arm, dia punya base ni, sebab dia ada ni, dia punya basic base dia. Dan dia akan duduk macam ni theoretically, and then dia ada stopper lah dekat sini, so laptop kita takkan jatuh. And then another thing is, kita boleh letak laptop kita dalam keadaan macam ni, yang mana kita boleh clamp and hold in position. Dan last thing, kita ada VESA arm dual daripada North Bayou. Dia boleh support daripada 17 inch sampai 27 inch. Dan VESA arm ni adalah model F160 warna hitam. Itu je color variant yang ada dekat Shopee dan tu. Dia boleh up to 2 hingga 9 kg ataupun 19.8 pound for each arm. So maybe ada like 18 kg maximum for both arm. So ada manual. Actually aku plan nak beli Kalok, tapi disebabkan Kalok dia tak ada jual yang dual armnya, so aku nak beli satu-satu. Agak renyah orang panggil kat sini. And then aku pun ada tengok Prism Plus punya hari tu masa promo 10-10. Betul-betul hari yang sama 10-10 saja. Dia hanya bagi like macam 99 per arm. So kalau aku beli dua like 180. So tak tahu kualiti dia macam mana. So far aku baca North Bayou ni compare dengan Kalok, ada orang tu lebih prefer Kalok tu. Tapi disebabkan aku kena beli yang meet kriteria aku, so aku just proceed with North Bayou. Dan harga dia affordable for this both arm masa 10-10 hari tu. 10-10 punya sale, so lebih kurang 120 something. Tapi aku miss out itu sebab dia extend until 12 of October. Aku beli on the subsequent day. Aku beli mahal sikit, lebih kurang 10 ke 12 ringgit macam itulah.
So ni arm dia, atas ni alloy, and then bawah ni untuk wire management. Dan ni dia punya mounted dia tu, sebab aku pun agak confused lagi macam mana nak mount. Tapi so far yang ni compliance dengan dia cakap lah, sebab aku buka kat belakang tu, sebab monitor ni dia just aku clip dekat stand tu, tapi dia ada nut dia tu, adakah nut tu aku perlu buka untuk mount dekat sini. Aku kena tengok dulu macam mana. So far dia cakap 100 times 100 by right, 100mm kot, 100mm, sebab tak kalau 1 meter macam ni kan, 100 times 100, so exactly the same. Ni dia punya salah satu arm, dan clamp dia, dan dia ada base. So kita set up dulu, tengok macam mana. Ni setup yang macam dalam aku punya plan. Kat sini aku akan letak laptop aku, yang ni aku akan letak aku punya monitor, sebab aku prefer untuk jadi macam ni supaya aku ada lebih banyak ruang dekat meja ni, sebab meja aku ni taklah berapa kuat sangat. First of all, benda yang paling penting yang memang aku review, benda ni lah, reinforcement plate ni. So reinforcement plate ni penting untuk meja yang macam ni, sebab ni IKEA La Captain, IKEA Linmont. Aku rasa even Solidwood pun akan mengalami masalah yang sama, sebab dia punya point pressure dia tu akan memberi kesan terhadap surface meja. So better kalau boleh dapatkan lah reinforcement plate ni, tak mahal mana daripada kalau meja tu rosak lagi, kerugian dia lebih tinggi lah. Dia akan spread dia punya tekanan tu across the table. Lagipun benda ni flat, so still boleh pakai lagi surface yang berdekatan atas. Benda atas ni pun boleh letak barang lagi lah, sebab dia flat. Kalau nak compare dengan aku punya default stand ni, tengok macam ni, dia dah lah dia curve. Lepas tu nak letak barang boleh lah letak, tapi dia tak stable lah. So yang ni lebih kurang nak sama besar lah dengan plate tu, tapi plate tu dia surface, kita still boleh stack lagi benda barang atas tu. Ni first aku akan ulas pasal bracket ni. Bracket ni adalah Bratek NBH2, tak silap aku. Okay, Bratek NBH2, kat bawah ni dah ada clip, just dia unplug. Sebab mula-mula aku ingat tekan, tapi actually dia kena unplug and then tarik je lah. Dia ada macam strap macam tu, so kita tarik. So aku lebih prefer untuk kedudukan laptop aku agak loose sikit, sebab aku tak suka setiap kali aku nak buka dan tarik keluar. So far aku rasa dengan stopper yang ada ni, laptop aku tak akan menggelusur ke bawah, unless kalau orang yang jenis nak buat position terus menegak kan. So maybe dia perlu gripkan lagi lah yang ni. So since aku punya dongle type C tu, hub tu dia ada kat sebelah kanan, kalau MacBook sebelah kiri, so yang ni sebelah kanan. So aku akan go through hub ni, dia punya wire management akan go through dua arm mount besar daripada North Bio ni lah. Ok, sekarang kita nak cakap pasal North Bio ni. Sebenarnya masa aku buat setup tadi, aku ada perasan bila aku letak laptop ni, aku letak monitor ni tak ada masalah bila nak move around, memang smooth lah. So tak adalah teruk sangat nak gerakkan dia. Cuma dia regarding dia punya tension tighten tu dekat arm ni. So tension tighten tu, kalau dia perlukan beban. Actually dia punya spek aku ada mention pada awal video tadi, sebenarnya spek tu penting lah. Yang mana initially aku plan nak beli Prism Plus Uplight. Dia punya minimum dia 0 kg up to 6 point something. So, tapi aku agak terkejut jugalah macam mana dia nak buat 0 kg tu, sebab untuk Bratek punya bracket ni lebih kurang 1.5 kg. So tadi aku ada perasan, even Titan tu sebenarnya masa mula-mula kita nak setting, kita letak monitor kita, dia akan always goes up. Ok, cara dia ialah dengan kita pulas tension ni ke minus sampai yang kita nak, sebab dia perlukan beban at least
2kg. So kalau tak 2kg dia akan lift up. So tadi masa aku set up ni, laptop aku punya bucu ni dia langgar lah monitor ni, nasib baik tak crack. And then satu lagi dia agak hazard. So bila kita angkat dia akan terangkat sekali. So the best is yang aku nampak macam ni lah position. Bila kita turun betul-betul this kind of angle, tendensi untuk dia naik ke atas tu susah lah juga. Kalau nak compare kita duduk dengan level macam ni, menegak macam ni, dia ada tendensi untuk dia lift up balik the moment kita buat keluar laptop ni. Itulah kelemahan dia. Kita cakap pasal artikulasi yang ada dekat mount besar ni lah. Okay, mount besar North Bayou F160 ni, okay, dekat base dia ni kita ada swivel. So kita boleh pulas 360 by right, tapi disebabkan benda ni ada dua arm, so dia hindered by movement arm yang satu lagi. So itulah limitation dia. So kena pandai configure macam mana yang kita nak. And then kalau kita tengok dekat sini, dekat bawah ni dia ada swivel, so 360 boleh pusing mana-mana kalau ruang tu cukup. Sebab macam aku ni dia ada dinding, so dia maybe 180 saja, ataupun mungkin less than 180 sebab dia akan terganggu dengan arm ni. Sebab arm ni dah tak boleh turun pada bahagian ni sebab yang ni ada swivel besi. And then dia ada hinge pula. Hinge tu yang kita akan tight dia punya tension tu, atas ke bawah, atas ke bawah. Tapi at least dia perlukan load minimum 2kg. And then selain daripada hinge tu, kita berbalik pula dengan dia punya joint yang sebelah ni. Okay, dekat sini kita ada joint ni. Kita ada hinge juga, tapi dia bergerak secara melintang. So dengan hinge ni kita boleh pusing kita punya monitor jadi macam ni. So dia nak kata 360 pun tak, sebab arm tu ada. So dia ada less than 360 but more than 180. And then selain tu pula kita boleh tilt. Kalau tengok kat sini joint ni, kita boleh tilt dia punya monitor tu kalau just in case kita, memang ergo position is always flat, memang always straight macam tu, eye level. Tapi mungkin ada setengah orang dia letih, dia nak tengok ke bawah, so dia boleh downkan monitor ni and then tilt. Macam kita tengok laptop lah, kita boleh tilt supaya. Tapi kalau tilt ni dia tak praktikal sikit sebab dia kena pakai Allen key and then loose dia punya dekat joint ni. Dia ada tempat dia minta Allen key and then kita loosekan dia punya ni. So baru boleh kita tilt. Kita tak boleh tilt simply macam ni. Dia agak keras dan mungkin akan merosakkan joint dia. And then okay, last sekali artikulasi yang aku nak ulas. Monitor ni boleh berpusing. So far, sebab aku dah pasang wire, so aku tak berani nak pusing 360 secara terus. So mungkin 360 lah yang digambarkan. So dia boleh buat kalau orang jenis coding, orang jenis streaming, dia nak baca komen yang apa, buat sama ada horizontal ataupun vertical, landscape mode ataupun portrait mode, monitor ni boleh buat macam tu dengan bantuan besar mount lah. Okay, aku suka dia punya wire management tu sebab dia bukan hanya ada pada upper arm tapi lower arm, and then so far memadai dengan apa nak arm yang satu lagi tu yang berhubung dengan laptop aku ni. Sebab banyak wire, even HDMI daripada sini pun melalui kat sana juga, wire management dekat sana. And then aku punya keyboard, aku punya, sebab bila aku pakai hub ni banyak benda aku nak hook up kecuali mouse aku pakai wireless, so tak ada masalah lah. The reason aku beli bracket ni asalnya sebab in the end aku betul-betul nak memang perlukan something yang really space saver, yang mana aku plan nak beli satu stack. Dia macam nak kita macam rak buku juga, kita boleh letak laptop, memang praktikal, tapi problem dia aku nak something yang ready. So bila aku letak dalam keadaan macam tu, memang aku set aku punya laptop, bila aku close the lid memang hibernate. So aku nak wake up dia balik. Kalau bila dah terlalu lama aku nak wake up dia balik, aku terpaksa tekan button ni. Sebab dia tak ada button kat luar yang aku boleh tekan, melainkan aku kena open the lid dan aku kena tekan button ni.
So this kind of position je yang membuatkan keadaan tu betul-betul praktikal lah bagi aku. So far aku puas hati. So rasa aku dah cover semua ulasan berkenaan Bratek NBH2 dengan bersamau daripada North Bayou. Itu saja. Aku rasa setup aku mungkin yang tak cukup lagi. Aku plan nak tambah SCADIS kot, tapi disebabkan connector SCADIS tu dah tak available dekat IKEA Betul Kawan dan aku tak boleh ship. The only way yang aku boleh beli adalah melalui Shopee. Itu saja kot untuk kali ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum.